Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Amma ba'du, jadi minta maaf kita terkendala sedikit tadi, ada masalah teknikal. Baik, kita sambung semula bicara kita dalam masalah puasa bagi perempuan yang mutahayyirah ni. Okey, tadi maknanya kita nampak dah. Okey, saya buat sekadar untuk tu ringkasan saja. Okey. Bulan Ramadan dia kena puasa 30 hari. Okey, 30 hari hanya dapat 14 hari sah. Kemudian selepasnya bulan seterusnya, contohnya Zulkaidah. Okey, Zulkaidah pun puasa 30 hari. Puasa yang dapat 14 hari sah. Okey. Selepas daripada ni diambil pada bulan yang lain pula, katakan bulan Muharram. Selepas daripada ni bulan Muharram, dia kena berpuasa 18 hari. Dia bukan puasa 18 hari, 6 hari puasa dalam lingkungan 18 hari. Okey, iaitu 3 hari awal tambah dengan 3 hari akhir. Daripada sini dapat 2 hari sah. Okey, mana keseluruhan 1 tambah 2 tambah 3 dapat 30 hari. Dapat 30 hari. Nak cukupkan 30 hari. Ini kaedah dia kena puasa. Okey. Jadi kaedah ni kalau dia tu masih lagi dalam keadaan perempuan yang mutahayyirah. Cara qada yang kita khabar ni kalau dia tu masih lagi dalam keadaan mutahayyirah. Tetapi apabila keadaannya itu sudah tak keluar darah lagi. Maksudnya berhenti darah dah, tak jadi mutahayyirah dah. Dia kembali kepada keadaan asalnya. Maka cara qada puasanya tu sama seperti orang yang ada hutang puasa yang biasa. Mana tak perlu buat ginilah. Dia hanya kembali kepada keadaan yang asal. Mana kalau 14 hari dia kena puasa 14 hari je lah. Dia kena tambah lagi 16 hari. Maknanya dia punya dah kembali kepada keadaan perempuan yang biasa. Tetapi kalau mutahayyirahnya tu berterusan, inilah cara kaedah dia kena ganti puasa untuk dapatkan 30 hari. Tu kalau nak tambah 2 hari, maknanya kena puasa 6 hari dalam lingkungan 18 hari, 3 hari awal dan 3 hari yang terakhir. Ini kaedah yang pertama. Ini kaedah yang pertama nak dapatkan 2 hari. Kaedah yang kedua, puasa 6 hari. Okey, puasa 6 hari dalam tempoh 18 hari juga. Dengan cara yang macam mana? Kaedah yang kedua, puasa 4 hari awal. 4 hari awal ditambah dengan 2 hari akhir. Ini kaedah yang kedua. Kaedah yang pertama, 6 hari puasa, 3 hari awal, 3 hari akhir, dapat 2 hari. Kaedah yang kedua, boleh pilih. Kaedah yang kedua pula, puasa 4 hari awal. Berpuasa 4 hari awal. Contohnya 1, 2, 3, 4. Kemudian daripada 5 sampai kepada 16 tak puasa. 17 dan 18 baru dia puasa. Ni. Yang ni pun akan dapat 2 hari yang sah. 2 hari yang sah. Okey. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, puasa 6 hari dalam tempoh 18 hari. Kaedahnya macam mana? 2 hari pertama puasa. Kaedah yang ketiga, okey. 2 hari pertama puasa, 2 hari awal ditambah dengan 4 hari akhir. Akan dapat 2 hari sah. Akan dapat 2 hari yang sah. Okey. Dan kaedah yang keempat, puasa 6 hari dalam masa 18 hari dengan cara 2 hari pertama puasa, kemudian 6 hari tak puasa, kemudian puasa lagi 2 hari, kemudian 6 hari tak puasa, kemudian puasa lagi 2 hari. Makna selang. Kita ambil yang keempat ni, puas 2 hari awal. 2 hari awal. Okey. Ditambah dengan 2 hari tengah.
2 hari di tengah, okey, tambah dengan 2 hari akhir. Dalam tempoh 18 hari ni akan dapat 2 hari sah. Mana ada 4 kaedah kita nak dapatkan 2 hari sah. Mana boleh pilih lah mana-mana yang kita rasa mudah. Okey, dia tak semestinya mesti start 1 hari bulan, tak. Yang penting 18 hari. Pada bulan yang seterusnya mesti 18, dalam lingkungan 18 hari supaya kita dapat 6 hari yang kita dapat 6 hari dapat 18 tu 3 hari awal ataupun 3 hari akhir, ataupun 4 hari awal ataupun 2 hari akhir, ataupun 2 hari awal ataupun 4 hari akhir. Ataupun boleh pilih 2 hari puasa, 6 hari tak puasa, kemudian 2 hari puasa lagi, kemudian 6 hari tak puasa, kemudian 2 hari akhir kita puasa. Maka daripada keseluruhan 6 hari kita puasa tu, kita akan dapat 2 hari saja puasa yang sah. Okey. Jadi kaedah ni bagi mereka yang masih lagi dalam keadaan mengalami mutahayyirah. Kalau kita lihat dalam soalan yang ada dalam ruang komen tadi, dia tanya kalau dia tu dah berhenti dah, maknanya tak berlaku mutahayyirah. Jadi bulan Muharram tu berlakunya haid dia, maknanya dah kembali asal lah. Dia boleh lihat dah keadaan haidnya, mana bukan berlaku seperti perempuan mutahayyirah, maka dia kena menanti sampai habis haidnya, dia ganti seperti perempuan yang biasa mengalami haid. Tetapi kalau Muharram tu masih lagi masuk dalam mutahayyirahnya, maka dia boleh berpuasa pada tu. Contohnya dia Ramadan sambung, waktu kemudian Zulqaidah pun sambung lagi, nanti Zulhijjah pun sambung lagi, masuk Muharram pun sambung lagi dalam keadaan mutahayyirah, maka inilah kaedah puasa dia. Okey, baik. Kemudian jika lihat pada kitab balik, muka surat 104 tu, jika ia ingin mengqada 1 hari, bagi puasa yang 29 hari lah. Kalau ni puasa yang 30 hari, maka dia kena qada 30 hari. Dia kena qada 2 hari sebab yang ni 14 hari, yang ni 14 hari saja. Jadi dia kena tambah lagi 2 hari nak dapat 30 hari untuk puasa yang 30 hari. Bagaimana pula puasa yang 29 hari? Puasa yang 29 hari maknanya dia kena qada sehari saja. Dia kena qada sehari saja. Jika ingin mengqada puasa 1 hari, maka hendaklah ia berpuasa pada hari pertama, ketiga dan ke-17. Pertama, ketiga dan ke-17. Dengan cara ini ia memperolehi sehari puasa yang sah dengan yakin. Sehari puasa yang sah dengan yakin. Maksudnya dia kena berpuasa dalam lingkungan 17 hari. Kalau 2 hari dia kena puasa 18 hari. Tapi nak dapatkan sehari je. Dia nak dapatkan sehari je. Puasa 29 hari dah. Kita bagi puasa 29 hari. Yang ni kita ada 28 hari je. Ni ada 28 hari saja. Maknanya puasa keseluruhannya 29 hari. Maknanya nak tambah 1 hari lagi. Nak cari 1 hari lagi. Jadi macam mana nak dapatkan 1 hari ni lagi? Pada bulan yang ketiga, dia kena berpuasa 3 hari dalam tempoh 17 hari. Dia kena berpuasa 3 hari dalam tempoh 17 hari. 3 hari dalam lingkungan 17 hari. Okey. Dia kena puasa pada hari mana? Dia kena puasa pada hari, contohnya 1 Okey. Hari yang dia kena puasa dalam lingkungan 17 hari ni iaitu hari yang pertama. Dia kena puasa pada hari yang pertama. Hari yang kedua dia tak puasa. Kemudian dia kena puasa pada hari yang ketiga. Dan dia tak puasa. Dan dia puasa sekali lagi pada hari yang ke-17. 3 hari dalam lingkungan 17 hari. Mana hari dia? Hari pertama, hari ketiga dan hari yang ke-17. Okey. Tu cuba kita lihat. Dia bagi jadual tu. Dengan cara ini ia memperolehi sehari puasa dengan yakin. Dia akan dapat sehari puasa dengan yakin. Contohnya macam mana? Katakanlah haidnya tu bermula pada hari yang pertama. Sini mula haidnya. Okey, mula haidnya. Okey, maka sempurna haid tu bila? Pada hari yang ke-16. Pada hari yang ke-16 maka sempurna haid dia. Maka ini dipanggil puasa yang sah, dapat sehari.
Satu hari sah puasa. Okey. Kalau haidnya mula pada 2, sini mula haidnya, okey, maka dia akan berhenti pada hari yang ke-17. Maka hari yang pertama ni puasa yakin sah. Yakin sah. Kalau bermula pada hari yang ketiga, bermula pada hari yang ketiga pun dia akan berlaku yang sama. Kalau bermula pada hari yang ketiga, maka dia akan dapat puasa yang sah pada hari yang pertama. Hari pertama. Okey, kalau mulanya pada hari yang ke-17, katakan puasanya hari yang mula ke-17, dia akan berganjak ke depan, maka puasa yang sah tu adalah pada hari yang ketiga. Okey, 17, 18, 19, 20 sampai kepada 1, 2, 3 ni termasuk hari yang sah. Maka dapatlah satu hari yang sah. Satu hari yang sah, kemudian ditambah dengan 28, maka dapatlah 29 hari puasa pada puasa yang ditinggalkan. Mana qada 16 hari itu dapat diganti qada 15 hari. Okey, qada 15 hari bagi perempuan mutahharah sebab dia 15 hari sah, maknanya dia ada baki lagi 15 hari. Okey. 15 hari itu dapat daripada mana? 14 hari pada bulan yang seterusnya. Kemudian sehari itu dapat pada bulan yang seterusnya lagi. Maka dapat 15 hari qada, kesempurnaannya 29 hari keseluruhan puasanya. Okey, baik. Ada lagi beberapa kaedah untuk mendapatkan sehari. Okey, selain daripada berpuasa 3 hari dengan cara puasa 1 hari, kemudian hari kedua tak puasa, kemudian puasa lagi hari ketiga, kemudian tak puasa sikit 13 hari, kemudian hari terakhir puasa, itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, berpuasa selama 3 hari dengan cara puasa hari pertama, kemudian tak puasa 11 hari. Okey. Kaedah yang kedua ni pula, kita tanda di sini pula puasa pada hari yang pertama. Okey. Kemudian puasa pada hari yang ke-12. Puasa pada hari yang ke-12. Kemudian puasa lagi sehari selepas daripada 9 hari. Kemudian tidak puasa lagi 9 hari, baru kemudian dia puasa lagi sehari. Kejap. Kaedah yang kedua ni, puasa hari pertama, okey, puasa hari pertama, kemudian tidak puasa 11 hari. Kita tengok. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Berpuasa di sini pada hari yang ke-13. Okay. Kemudian tidak puasa lagi 9 hari. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan berpuasa sekali lagi pada hari yang seterusnya. Ini mana 20, 23 hari bulan. Dia buat kaedah gini. Kaedah yang kedua ni mana puasa dalam tempoh 23 hari, tapi puasa dia 1 hari bulan pada hari yang pertama, kemudian tak puasa 11 hari, puasa pada hari yang ke-13, kemudian tak puasa lagi 9 hari, kemudian puasa lagi pada hari yang ke-23. Baru kita boleh dapat sehari. Kita akan dapat sehari dalam tempoh ni. Itu kaedah yang kedua. Mana kaedah yang biasa diguna pakai itu kaedah yang pertama. Berpuasa dalam tempoh 17 hari. 3 hari, hari pertama, hari ketiga, kemudian berpuasa pada 17 hari. Itu yang mudah sikit. Okey. Habis itu. Itu cara puasa bagi perempuan yang mutahayyirah yang mutlak. Mana dia kena berpuasa selama 2 bulan penuh, kemudian ditambah dengan 6 hari untuk dapatkan 2 hari, kemudian berpuasa 3 hari untuk dapatkan 1 hari. Okey, jadi cara puasa ni, cara kaedah puasa ni
Bagi siapa? Bagi perempuan yang masih dalam keadaan mutahayyirah. Okey, kita kena ingat ni lah. Mana dalam keadaan mutahayyirah. Kalau dia dalam keadaan tak keluar darah lagi, mana tak bersambung darahnya tu, maka qada puasanya tu sama seperti mana perempuan-perempuan yang haid memiliki qada puasa yang biasa. Mana kena qada macam biasa sajalah. Kalau katakan pada bulan Ramadan tu berhenti dah. Pada bulan Ramadan masuk Syawal tu tak keluar darah dah. Mana berhenti dah, tak ada darah lagi. Maka dia sekadar qada seperti mana perempuan-perempuan yang biasa mengqada puasanya. Okey, habis apa situ perbahasan kita berkenaan tentang perempuan yang mutahayyirah mutlak. Okey, perempuan yang mutahayyirah mutlak. Nanti lepas ni kita masuk pada bab yang ke-6, iaitu mutahayyirah zakiratun lil waqti nasiyatun lil adadi. Ini perempuan yang ke-6 ni pula dia mutahayyirah juga, tapi dia termasuk dalam perempuan yang ingat. Dia ingat akan waktu datang haid, tapi dia lupa adat tempohnya. Ini golongan yang ke-6. Dia ingat bila berlaku tu awal bulan, berapa hari bulan, tetapi berapa hari tu dia tak ingat. Ini golongan yang ke-6. Okey, ini insya-Allah nanti kita akan bincangkan perkara ni pada kuliah yang lagi akan datang. Sekiranya ada apa-apa kekeliruan ataupun ada pembetulan dan teguran, insya-Allah boleh maklumkan melalui mesej ataupun melalui komen di ruang kuliah ni lah. InsyaAllah nanti kita akan cuba beri maklum balas semula insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.